Kaya berdoa pun tak boleh demo berdeki. Sesok berdoa pun tak boleh adik kakak demo kata kita ni khijam malah. Allah tak tahu kata nak buat lagu mana adik kakak. Macam salah satu cerita yang mau nak cerita goyak kepada adik kakak berhubung kaitnya dengan anak dia. Anak seorang di dalam keluarga ni namanya Zatul. Dia cerita goyak katanya, ayah dia ni jatuh sakit dengan tak tahu apa nama adik kakak. Ya lagu ni pasal cerita dia ni. Dia ni hidup di dalam keluarga yang kata kaya lah. Kerana ayah dia ni orang menega. Orang menega besar. Orang di dalam tempat ayah dia duduk, tempat dia duduk ni pakat kenal belaka. Kalau sebut kata Pak Mak kat misal katanya nama ayah dia. Mamak mana? Mamak menega tu. Oh, orang pakat kenal tahu belaka. Pakat kenal belaka. Pakat naing belaka terhadap ayah dia saat ni adik kakak. Maka satu ketika adik kakak dengan pernegoan dia ni naik tagih. Ayah dia saat ni pun kata nak pergi buat rumah lah di satu tempat. Dia panggil kata rumah macam bangkalo. Rumah besar, rumah mewah lah dia kakak. Di atas satu bidai tanah yang diberikan oleh datuk dia. Datuk dia wi tanah kepada ayah dia. Maka ayah dia pun pergi bina satu rumah. Satu bangkalo besar yang mewah dia kakak. Upah orang duk pergi buat lah. Maka setelah mana upah orang pergi bina, upah arkitek pergi okbab, pergi design rumah gapo ni comel lote mewah rumah dia, rumah besar dia kakak. Dan rumah dia saat ni duduk di tepi jalan. Maka orang ni berasa dia lah deh. Kalau duk perhati tengok tu perhati gi. Nanti duk tengok kata bo nampak kata dia moning ni lebih seni daripada kita, hati ni gelepar. Seolah-olah gak ulak bekas kena air minyak panah di kakak. Ketih. Jadi kau bergelepar berdeki dengan demo naik tagih lebih kaya daripada kita. Selepas daripada ayah dia saat ni adik kakak bina bangkalo gapo selesai siap gapo dah kat adik kakak. Maka keluarga dia saat ni pun masuk pergi duduklah di dalam bangkalo itu saat ni bersama dengan keluarga dia. Selepas daripada ayah dan juga dia masuk pergi duduk dalam rumah, hanya beberapa ketika saja. Hanya tak berapa lama sekali adik kakak dia tiba-tibanya selepas daripada tu, ayah dia saat ni adik kakak pergi jatuh sakit dengan tak tahu kata punca. Tak tahu kata punca sakit gapo. Gi ke hospital, gi ke rumah sakit, bomo tak berjumpa kata sakit gapo, penyakit gapo adik kakak dia. Jadi sakit. Dia salah satu orang anak ni Allah berasa sia belah sedihnya terhadap ayah dia. Tengok ayah dia duduk jatuh sakit semacam tu, tak tahu kata nak buat lagu mana. Dia asal ni tak percaya macam benda-benda masih sahih gapo gini adik kakak. Dia tak berapa nak percaya mana. Maka hari tu dia tapi gamuk pergi perubak juga dengan bomo kampung. Bomo tradisional. Maka bomo pun goyaklah kata penyakit semacam ni macam kena ngenak dia orang gapo gitu. Kena demo buat sahih. Dia tak ada nak percaya tapi boleh lagu tu berasa hala kau percaya. Gi perubak-perubak adik kakak doa lah. Susu akhir tak berjaya juga di dalam perubatan dia adik kakak. Tak berjaya juga. Maka pihak tu bomo pun goyaklah kata demo buat sahih dalam rumah demo tu lagu ni demo buat ngenak. Mungkin demo berdeki terhadap ayah dia kerana menegah hala kau naik tagih berdoa adik kakak dia tu dia. Maka selepas pada tu adik kakak, dia pun klik main duduk di rumah, perubak biasa gitulah, tak hangga. Dia kata nak lawan juga lagu lah mana pun nak lawan juga dengan kesakitan dia. Tetapi nak lawan tak boleh adik kakak sakit ni, dia sakit berdoa hang siapa kau bergaduh. Maka adik kakak bos apa dua waktu malam dalam rumah dia saat ni dah. Bunyi orang duk berjerit yo ya, bunyi bising dalam rumah dia. Bersama pergi berjumpa anak patung ataupun pergi berjumpa tokong. Tu dia beberapa bucu dalam rumah dia ni adik kakak jadi pelik lah. Jadi membuatkan dia pelik. Maka dia cara ukau masalah duduk pula dalam rumah tu. Ayah dia pun duk sakit situ dah adik kakak. Hingga sampai ke tahun yang ke-7 yang dia dan juga keluarga dia duduk di dalam rumah tersebut itu saat ni. Maka dia kata tak apalah ni. Ada kena buat ngenak demo kok. Tok Bomo pun ada kata kena ngenak lagu tu. Dia bersama dengan keluarga dia buat keputusan pindah pergi duduk di tempat baru. Dia duduk lain. Rumah bangkalo besar saat ni buat keputusan jual adik kakak. Jual. Pergi duduk di tempat lain, tempat biasa, tempat orang tak kenal. Buat jadi seperti orang biasa, tak duduk semacam orang kaya. Lepas tu menega juga. Menega pun tak royak kata menega gapo ramu. Tak siwa orang tahu kata dia duduk menega gapo. Dia orang tahu sebelum pada ni orang pakat tahu kata dia duk nego gapo tu dia kakak. Maka tak tahu kata dia duk nego gapo. Susah akhirnya dia kakak kesakitan ayah dia duduk berada wah semua tu
Jadi hengo sakit dia akak dia. Jadi pulih. Jadi hengo sia daripada kesakitan seperti hak sebelum daripada ni. Tak suka-suka dia kakak. Maka ning ni lah nak royak katanya, dia katanya mungkin orang buat wilayah dia sakit ni orang yang berdengki. Orang buat ni tak ada orang jauh, orang yang duduk dekat, mungkin orang yang duduk di dalam kalangan hampir dengan ayah dia, dengan keluarga dia situ ya juga dia kakak. Tak puas hati dengan karenanya nampak dia hala ke maju, nampak hala ke berjaya berdoa dia kakak, maka buat saya. Jadi perkara semacam ni kita tak boleh nak menafikan. Ada sungguh di dalam masyarakat ikut adik kakak dia. Ada sungguh pasal buat saya mengenak orang semacam ni adik kakak. Dan tetapi amba tak ada nak biar adik kakak gitu duduk main sahih buat mengenak orang gapo gini, kerana itu adalah dosa besar di sisi kita orang beragama Islam. Kita nak seperti dia, kita mesti usaha ke cari jalan supaya kita ni boleh berjaya seperti dia. Bukan kita pergi main sahih lagu ni. Hak ni nak pesan juga kepada orang duk main sahih macam-macam. Ada setengah pada setengah ni adik kakak nampak orang berjual aku ambil duit sekuk duk kita tabur di depan kedai demo. Memang tu Harry berjaya mengikut apa kita buat, tetapi dengan Tuhan kita nak tanggung setara mana adik kakak dia. Kerana perbuatan macam tu, itu kita nampak orang ngeh saja kita buat, tetapi itu adalah salah satu perkara yang dosa besar sekali di sisi Allah Taala adik kakak dia. Kerana itu merupakan salah satu dosa besar yang kita orang Islam mesti jauhi ataupun mesti elokkan daripada perkara-perkara seperti itu saat ni ada kakak. Nampak demo maju, nampak demo berjaya, kita tatiah terhadap demo. Kita kalau kita nak maju, nak berjaya seperti demo, kita sekadar usaha mengikut kepandaian, mengikut keusahaan kita. InsyaAllah satu hari nanti kita akan berjaya mengikut cita-cita kita. Jangan sama sekali adik kakak dok buat sahih semacam ni. Allah beri kepada kita apabila kita main sahih semacam tu, tetapi di akhirat kelak nanti Allah pula akan bagi balasan terhadap diri kita memang keras dan pedih lagi adik kakak dia. Akhir sekali nak goyak kepada adik kakak dia kalau pasal adik kakak nak beli alat-alat furniture, khisi meja, mari, sofa, katil dan sebagainya, adik kakak patut pergi beli di kedai Yaklah Furniture dekat-dekat dengan hospital Jala tu adik kakak dia Di kedai ni harga berpatut harga murah sengoti. Adik kakak beli di kedai dia hantar sampai ke rumah kita. Kita pergi kecek kira adik kakak dia nak sofa macam mana? Sofa hak pasal daluk denyuk ko ataupun nak khisi musim ko, meja buat kerja ko dan sebagainya. Ada belaka cukup lekat adik kakak di kedai Yaklah Furniture. Terletak di hadapan Prapati Sabana Konjalan dekat-dekat dengan hospital Jala adik kakak. Jalan dari Cabai Pak Jala dari Seting nak hadap pergi ke hospital Sirorok, dia duduk di sebelah lek kiri adik kakak dia Setiap kali nak beli alat-alat furniture ataupun alat-alat perabot, mesti kita pergi ke kedai Yaklah Furniture Jala adik kakak. Semua barang-barang yang dijual di kedai dia harga berpatut murah sengoti adik kakak.